Pada hari ini, Itali mempunyai kes wabak COVID-19 yang terbanyak selepas China dan Amerika. Menjelang 29 hari bulan Mac, sebanyak 5,909 kes baharu COVID-19 dilaporkan di Itali dalam tempoh 24 jam yang lalu, menjadikan jumlah keseluruhan 86,498 kes didapati. Sementara seramai 9,000 lebih pesakit meninggal dunia, jauh meninggalkan negara-negara Europe yang lain. COVID-19 yang dikatakan bermula dari pasar bawah Wuhan diberi perhatian oleh orang ramai pada 23 Januari 2020, iaitu 2 hari sebelum Tahun Baru Cina. Antara negara-negara Europe, Itali merupakan negara pertama mengambil tindakan terhadap COVID-19. Perdana Menteri Itali, Giuseppe Conte pada hari 30 Januari mengisytiharkan keadaan kecemasan selama 6 bulan sebagai tindak balas kepada kes pertama yang disahkan dalam negara tersebut dan menjadikannya negara pertama mengikat penerbangan dari China, mengasingkan sesiapa yang dihidapi dan mengemak setiap orang yang disyaki menjangkiti virus COVID-19. Lepas perjuangan yang amat lasak, keadaan Itali agak stabil pada masa itu. Pada 20 Februari, baru 3 orang asing didapati menjangkiti virus ini sahaja. 3 orang tersebut dijaga bagai bayi dalam bilik kuarantin. Sebahagian besar populasi rakyat Itali masih melakukan apa yang mereka selalu lakukan. Mereka masih belum sedar keseriusan situasi ini. Malah, dari 20 Februari, pesakit yang menjangkiti penyakit tersebut tiba-tiba meningkat secara drastik. 217 orang didapati menjangkiti penyakit tersebut dalam masa 3 hari. 100 lebih orang didapati menjangkiti penyakit tersebut setiap hari kemudian. Pada 29 Februari, keadaan Itali merekod sejumlah 997 orang dijangkiti penyakit tersebut. Tetapi, bagaimana keadaan ini berlaku? Mengapa Itali mengalami begitu banyak kes corona begitu cepat? Jawapan yang pertama, pesakit kes keempat. Pesakit kes keempat merupakan penduduk Itali yang berusia 38 tahun. Sampai sekarang pun tiada orang tahu bagaimana pesakit tersebut menjangkiti virus ini. Pada hari ini, beliau dikenalkan sebagai super spreader virus di negara Itali. Pesakit kes keempat ini dapat anugerah sebegitu disebabkan oleh kemahiran sosial dan kehebatan pasukan beliau. Pada hari bulan 1 Februari, beliau makan dan berjumpa dengan beberapa kawan. 2 hari bulan Februari, beliau mengambil bahagian dalam maraton Genoa. Peserta maraton tersebut mengandungi 1,200 orang. 3 hari bulan Februari, beliau berehat sehari. 4 hari bulan Februari, beliau pergi naik klub dengan kawan-kawannya. Beliau bekerja dalam 5 hari yang kemudian. 9 hari bulan Februari, beliau menyertai pertandingan maraton yang lain. 13 hari bulan Februari, beliau bekerja. 14 hari bulan Februari, beliau bercinta-cinta dengan isterinya. 15 hari bulan Februari, beliau menyertai perlawanan bola sepak dalam bandar yang lain. Lepas itu, beliau menikmati makan malam dengan kawan-kawannya. Pada hari yang sama, beliau demam ringan. Beliau kemudian berjumpa dengan doktor. Doktor minta beliau pergi hospital untuk pemeriksaan yang lebih lanjut dan teliti. Malah, doktor hospital gagal mengesan dia dengan coronavirus dan selepas rawatan itu, dia dibenarkan pulang. Pada waktu pagi hari kemudian, keadaan beliau semakin serius. Beliau dimasukkan ke ICU pada 20 Februari dan pada 21 Februari, beliau disahkan menjangkiti virus COVID-19. Selepas itu, isteri, kawan-kawan sekelilingnya dan doktor yang beliau lawati turut disahkan menjangkiti virus ini. Pihak media cuba menjejaki tempat-tempat yang beliau lawati dalam Februari. Didapati sekurang-kurangnya sebanyak 50,000 orang yang beliau berpotensi menyebarkan, dan kebanyakannya tiada sesiapa pun yang tahu siapa mereka dan mustahil mereka boleh dihubungi. Orang sekeliling beliau masih boleh dikuarantin dan dirawat. Masalahnya, orang lain yang beliau tidak dikenali dan berjalan tepinya terjebak. Lebih-lebih lagi, kalau orang lain tersebut kemahiran sosialnya sama dengan beliau,
maka Itali berkemungkinan jatuh atas tangan virus ini. Pada masa ini, penduduk Itali masih tidak mengetahui betapa serius keadaan penyebaran virus COVID-19. Untuk mencegah penyebaran, 10 bandar Itali pada masa itu diisytiharkan bahawa lockdown, termasuk Milan. Milan merupakan bandar Itali yang amat terkenal dengan sektor pelancongan dan pada masa yang sama merupakan enjin ekonomi Itali. Pada masa itu, bar, kafe dengan restoran tidak dibenar berniaga selepas pukul 6 agar meminimumkan penyebaran virus. Malah, selepas 2 hari arahan tersebut diberikan, orang ramai dengan peniaga-peniaga bar melakukan demonstrasi bantahan atas jalan. Peniaga-peniaga mengadu kerugian besar kalau tidak boleh berniaga. Penduduk yang lain adu bosan sangat kalau tidak melepak. Kebanyakan penduduk Milan soal government adakah arahan tersebut dikehendaki. 2 hari kemudian, government Milan gagal bertahan suara penduduk dan membatalkan arahan tersebut. Pada malam pembatalan arahan pelarangan tersebut, penduduk Milan keluar dari rumah melepak, berkumpul untuk pesta kemenangan bersuara dan luangkan wang secara drastik untuk meraihkan kemenangan hak suara penduduk. Antara penduduk yang menghadiri pesta tersebut termasuk pemimpin Demokratik Itali Nicola Zingaretti. Nicola Zingaretti, seorang pemimpin yang begitu cerdik, bukan sahaja bawa kawan-kawan politik yang menghadiri pesta tersebut. Beliau juga menguarakan kepada media bahawa keadaan Milan amat selamat dan berhati-hati, tetapi mengelakkan memusnahkan kehidupan. 7 Mac, Nicola Zingaretti memaparkan satu video dalam sosial media mengumumkan bahawa beliau sudah menghidapi flu COVID-19. Sebagai seorang pemimpin negara, entahlah berapa orang pemimpin yang signifikan seperti Zingaretti telah beliau berjumpa dan menyebar, tanpa mengira lagi acara-acara besar yang beliau menghadiri sebelum beliau dihidapi penyakit tersebut. Peristiwa-peristiwa yang di atas merupakan hujung kecil gunung ais sahaja. Antara semua kes yang berlaku, entahlah ada berapa orang yang bersosial kuat. Ini bermakna penyebaran adalah lebih besar daripada yang muncul. Walaupun Itali merupakan antara negara yang bertindak paling awal, virus COVID-19 masih berupaya menjadikan negara ini antara negara paling serius dalam penyebaran. Dalam hal ini, amat ketara penyebaran ini bukan sebulat-bulatnya salah nasib. Bukan salah pihak berkuasa yang tidak berdiri teguh apabila penduduk yang kurang berpengetahuan bersuara kuat. Tetapi salah penduduk yang berpandangan pendek, mementingkan diri sendiri dan tidak menghirau serta memahami tindakan kerajaan sebelum melakukan pembantahan. Selagi-laginya, bangga terhadap kelakuan bodoh sendiri. Sama seperti Malaysia, kekuatan keputusan Itali kebanyakannya ada pada tangan penduduk. Tetapi, adakah penduduk mempunyai kecerdikan yang mencukupi untuk memahami semua keputusan yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Adakah penduduk mempunyai kematangan yang mencukupi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti menyertai perhimpunan besar-besaran yang bakal membawa bencana kepada negara? Adakah penduduk mempunyai ketahanan yang mencukupi untuk tidak melakukan sesuatu yang mementingkan diri sendiri? Baru-baru ini, bukan sahaja Itali tetapi Malaysia juga dilanda penyebaran wabak COVID-19 ini secara drastik. Kebanyakan bisnes dihentikan dan ekonomi negara bakal dijatuhkan pada bila-bila masa dan memiskinkan setiap penduduk Malaysia. Amat nak harapkan setiap penduduk yang cerdik pandai boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menangani dan menghentikan penyebaran wabak ini. Janganlah keluar dari rumah kalau tidak dihendaki. Perkongsian saya sampai sini. Terima kasih kerana menonton.